قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Langkah-langkah yang dapat memperkuat dan menambah keimanan ada 3. Iaitu yang pertama, memperdengarkan dengan saksama ayat-ayat dan hadis-hadis yang mengingatkan tentang janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala serta hal-hal yang berkenaan dengan hari akhirat. Begitu juga mendengar kisah-kisah para nabi serta mukjizat-mukjizat mereka dan bencana yang menimpa orang-orang yang menentang mereka. Dan hendaknya juga memperhatikan kehidupan para salafus salih, yakni orang-orang yang baik yang telah pergi mendahului kita, yang serba zuhud akan dunia dan selalu menginginkan akhirat, serta hal-hal lain yang dapat kita dengar dari para ulama. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama selama-lamanya kita panjatkan setinggi-tinggi pujian dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya, taufik hidayah Allah taala jua. Pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab Bekal Menuju Akhirat karangan Al-Allamah Al-Habib Abdullah Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala. Kita sedang melihat nuktah berkaitan dengan perkara yang menghalangi seseorang itu daripada melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dinyatakan dalam kitab beliau ini secara ringkasnya 4 nuktah. Yang pertamanya ialah kebodohan. Yang ni yang kita telah baca dalam kuliah-kuliah yang lalu. Yang kedua iaitu keimanan yang lemah. Pun kita dah lihat sebahagian daripada isi yang kedua ini. Keimanan yang lemah salah satu daripada sebab, salah satu daripada faktor yang menyebabkan seseorang itu sukar ataupun tidak gemar untuk melakukan perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambungan berkenaan dengan keimanan yang lemah ini, maka dinyatakan kepada kita secara ringkas 3 langkah yang boleh membantu memperkuatkan keimanan kita. Dia bagi secara ringkas je lah, sebab kitab ni kitab kecil je. Dalam kitab-kitab lain banyak lagi lah noktah-noktahnya bagaimana nak memperkuatkan iman kita. Jadi dia kata yang pertamanya cara ataupun petua lah, kalau istilah orang dulu petua. Istilah orang ini fatwa. Petua ni sangat-sangat orang nak lah. Orang muda nak sangat petua daripada orang tua. Apa petua nak suruh jadi cantik? Tu nak sangat tu, nak suruh muka licin. Sampai ke tua licin. Nak suruh putih. Kan, daripada gelap nak suruh jadi putih. Apa petua dia? Ni lebih kurang dengan petua lah ni. Ulama-ulama tolong cerita kepada kita macam mana petua, langkah, cara nak suruh kita ni punya iman yang kuat. Ataupun iman kita yazid, bertambah. Sebab iman kita orang awam yazid wa yanqus. Nabi sebut kadang-kadang dia bertambah dan kadang-kadang dia berkurang. Tak nak yang berkurang banyak, bertambah sikit. Nak biar boleh bertambah dan bertambah, kurang tu jarang-jarang. Jadi dia kata yang pertamanya ialah mendengar dengan saksama ayat-ayat dan hadis-hadis yang mengingatkan tentang janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak dengar ayat dan hadis ni nak kena mula dengan baca. Kalau kita tak baca Quran, macam mana kita nak dapat maksud daripada janji ataupun ancaman Allah Ta'ala? Maka nak kena baca Quran. Kalau setakat baca saja pun tak mendatangkan faham juga. Jadi nak kepada pemahaman maksud ayat Al-Quran yang kita baca. Maka perlu kita lihat kepada makna ayat-ayat Al-Quran tu. Cukup
kalau kita boleh meneliti juzuk 30. Juzuk 30 ni semua menceritakan tentang hari akhirat. Mula daripada amma yatasaalun, semuanya cerita, sebahagian besarnya lah bercerita tentang yaumul akhirah. Apa yang akan berlaku pada kita selepas daripada mati. Allah Ta'ala cerita awal-awal sebelum kita bertemu alam tersebut. Supaya kita boleh buat persediaan dan persiapan. Macam kita duk tanya orang lah, apa yang perlu bawa kalau nak pergi umrah. Orang pun cerita pada kita, sama tu lebih kurang. Yang ni yang mencerita ni bukan orang, yang mencerita tu Allah Ta'ala. Apa yang akan berlaku. Tuhan empunya alam dunia dan alam akhirat. Tolong bagi tahu pada kita. Sebab tu kita nak kena baca dan nak kena faham. Walau tak banyak. Tapi dia pasti akan menambahkan keimanan, ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi baca ayat-ayat Quran dan juga hadis-hadis yang mengingatkan tentang janji. Janji ni boleh jadi janji yang berbentuk baik dan ancaman. Ini janji juga, janji yang berbentuk ancam. Dipanggil Bashir, Nadhir. Nabi, salah satu daripada tugas Nabi ialah bawa Bashir. Bawa berita gembira. Apa yang akan berlaku sekiranya manusia berada dalam keadaan taat pada Allah Ta'ala. Maka Nabi cerita pahalanya, dengan syurganya, dengan balasannya, apa-apa yang disediakan oleh Allah Ta'ala dari sudut nikmat, itu dipanggil Bashir. Dan Nabi bukan datang bercerita tentang Bashir saja, perkara-perkara yang baik saja yang Allah Ta'ala janjikan. Ada juga ancaman. Ancaman ni bukan nak beritahu pada kita engkau akan diancam ataupun engkau akan dikenakan siksaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ancaman ni tujuan dia nak halau kita supaya pergi kepada Bashir. Dosa ke, neraka ke, ataupun apa-apalah yang berbentuk siksaan yang kita tak gemar tu, semua itu bukan Allah Ta'ala sediakan untuk menyeksa kita. Allah Ta'ala bukan buat untuk menyeksa hamba dia. Dia bukan jadikan hamba dia ni untuk dia seksa. Allah Ta'ala bukan bersifat dengan Rahman dan Rahim. Apatah lagi untuk orang yang beriman pada Allah Ta'ala. Satu sifat khusus yang Allah Ta'ala berikan untuk orang yang beriman, iaitu Rahim. Adapun orang kafir, dia hanya dapat sifat Rahman Allah Ta'ala. Dan setiap kebaikan yang Allah Ta'ala, yang mereka lakukan di dunia, Allah Ta'ala balas terus di dunia. Orang kafir pun bukan semuanya jahat, ada yang baik. So yang baik ni, kebaikan yang mereka lakukan di dunia ni, Allah Ta'ala balas siap-siap mereka di dunia. Supaya mereka tak tuntut dengan Allah Ta'ala di akhirat. Sebab syarat untuk menerima balasan baik di akhirat, mesti berserta dengan iman. Kalau buat baik saja atas dunia, tanpa iman, maka kita tak boleh tuntut kebaikan di akhirat. Kenapa orang beriman boleh dapat syurga walaupun dia tak beramal ibadat atas muka dunia, katakanlah. Dia boleh masuk syurga juga. Sebab apa? Sebab dia ada iman. So syarat nak tuntut kebaikan yang paling besar, iaitu syurga di akhirat nanti, ialah mesti ada iman. Jadi orang yang kafir ni, mereka ni baik tapi tak ada iman. Disebabkan oleh mereka baik tanpa iman, maka Allah Ta'ala balas kebaikan yang mereka buat di dunia lagi mereka dapat. Orang kafir ada dia buat charity kan, duduk buat apa, kebajikan, duduk minta derma. Mereka juga macam keluar dalam TV3, dia buat apa? Dia buat van jenazah. Ada seorang pakcik tu kan, dia buat van jenazah, percuma je. Kalau ada orang meninggal, boleh panggil dia untuk apa? Untuk bawa jenazah daripada hospital ke rumah, ataupun rumah ke kubur, ke tanah perkuburan. Dibuat secara percuma. Sebab apa? Ada tabung yang orang sumbang untuk dia buat kerja-kerja amal macam tu. So kebaikan tu, andai dia terus-terusan tak beriman kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan balas di dunia sekarang ni. Allah Ta'ala bagi kepada dia apa-apa yang dia nak. Anak dia berjaya, kehidupan dia senang, dan sebagainya lah. Adapun orang yang beriman, Allah Ta'ala bukan setakat janji nak beri kebaikan di dunia, bahkan yang lebih daripada itu ialah kebaikan di akhirat nanti. Kerana ada iman tu. Saya nak sebutnya ialah,
Yang berbentuk nazir ni, yang berbentuk ancaman-ancaman ni, semuanya yang Allah Ta'ala jadi untuk halau manusia pergi kepada kebaikan. Macam apa? Macam seorang ayah lah. Macam seorang ayah. Kadang-kadang seorang ayah ni, antara langkah yang dia ambil untuk didik anak dia ialah dia simpan dalam rumah dia rotan sebatang. Dia tak guna pun rotan tu, dia tak pernah ambil pun rotan tu untuk apa? Untuk dia merotan anak dia, untuk dia bedal anak dia. Tapi dia simpan rotan tu, dia gantung, dia letak di satu tempat, so anak dia nampak ada rotan tu. Apa tujuan rotan tu disimpan, dibeli, diberitahu, ni kalau buat salah macam ni, ya rotan lah. Kalau sampai satu tahap, tak dengar sangat dah ayah cakap, ya rotan. Pernah tak dalam sejarah hidup anak dia di rotan? Tak pernah kadang-kadang. Habis tu rotan tu tujuan dia apa? Tujuan dia untuk menghalau anak tersebut daripada melakukan apa perkara-perkara yang tak bermanfaat untuk hidup dia di dunia, lebih-lebih lagi untuk hidup di akhirat. Untuk halau anak ini pergi kepada perkara yang bermanfaat untuk hidup dia di dunia dan untuk hidup dia di akhirat. Sebab maklum, anak-anak ni dia tak nampak sebagaimana mak ayah nampak. Mak ayah ni dia lalu dah pengalaman tersebut. So dia nampak. Sebab tu kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala anak-anak melakukan sesuatu yang memberi manfaat pada dia, bukan setakat di dunia. Manfaat pada dia di dunia dan manfaat pada dia di akhirat. Jadi salah satu daripadanya ialah sifat marah yang ada pada seorang ayah. Sifat tegas yang ada pada ayah. Bukan kita nak marah sangat pun, kita pun tak suka kadang-kadang berada dalam situasi tegang gitu. Dengan anak ke dengan siapa ke, tapi benda tersebut diberi kepada seorang ayah terutamanya, tujuan dia adalah untuk menghalau anak ini, pelihara anak ini daripada melakukan perkara yang tak sepatutnya. Terutamanya orang-orang yang berada di bawah di bawah kewalian seorang ayah lah. Maknanya anak-anak, isteri, maknanya tak berani nak buat benda-benda yang melanggar hukum agama, syarak dan sebagainya. Kerana apa? Kerana bimbang, takut dimarah, takut di ini oleh suami ataupun oleh seorang ayah. Itu tujuan Allah Ta'ala mendatangkan. Kalau kau buat gini, dosa. Bukan Allah Ta'ala nak bagi sangat dosa pada kita. Allah Ta'ala sediakan syurga seluas-luasnya untuk hamba dia. Kalau semua masuk syurga, bukan macam kita lah. Tak muatlah syurga kalau gitu. Tak. Memang syurga disediakan untuk seluruh hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau semua masuk pun tak ada masalah lagi. Sebab tu Allah Ta'ala menjadikan dosa untuk halau pergi kepada pahala. Allah Ta'ala jadikan neraka untuk halau kita pergi ke syurga. Jangan pula kita merasa zalim lah. Allah Ta'ala buat dosa, buat kejahatan, kemudian ada dosa, kemudian ada neraka. Allah Ta'ala tak pernah memerintahkan suruh kita supaya melakukan perkara-perkara yang dilarang. Sebab tu kalau kita perhati sirat dakhili yang berlaku dalam hati kita, kita boleh lihat pertembungan itu berlaku dalam diri kita. Kita nak buat benda baik, tak nak buat benda baik. Benda tu selalu datang. Pertembungan itu selalu hadir dalam hati kita. Dan pada saat itu kita sebenarnya diberi pilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tahu pun. Kita tahu pun waktu ni aku nak pergi masjid ke tak nak pergi masjid malam ni tak payah dia tu. Malam orang nak beraya ni. Nak raya di Pawali tak payah kita pergi tempat lain. Padahal dia dah nampak tu dalam hati dia, kalau aku pergi dapat itu, dapat ini, pahala dan sebagainya. Tapi kita sendiri yang memilih. Tu kita diberi pilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala saat dan ketika itu. Kemudian selepas dia berlaku tu, baru kita tahu rupa-rupanya Allah Ta'ala takdirkan begini. Tapi saat dia berlaku sirat dakhili, kita diizin dinampakkan untuk memilih mana yang baik, mana yang buruk. Baik. Jadi dalam Quran ni ada ancaman dan juga ada berita gembira. Begitu juga dalam hadis. Jadi hadis Quran ni kena baca lah, tak banyak pun baca. Ada ustaz, tuan guru lah kita panggil. Tuan-tuan maklum, tuan guru Ustaz Hazri Al-Bindani. Dia cerita pengalaman dia baca Quran. Orang soleh ni punya niat lain, tuan-tuan. Satu dia pernah cerita pengalaman dia.
Dia minta dengan Allah dalam usia 40 tahun, dia kata, kalau dia tak boleh buat ma'had tahfiz, biarlah dia boleh mengajar di sekolah yang ada tahfiz. Itu antara permintaan dia. Kita pernah tak minta, ya Allah, aku tak boleh jadi hafizul Quran. Minta dengan Allah biar zuriat kita jadi hafizul Quran. Kalau tak anak kita, cucu kita, zuriat kita juga. Tak cucu kita, biar ada dalam zuriat kita penghafaz Al-Quran. Dia kata Allah Ta'ala qabul. Selepas 40 tahun, ma'had tahfiz memang tak ada lagi. Tapi dia daripada mengajar sekolah rendah, dihantar ke tempat saya mengajar, ada tahfiz. So daripada situ dia dah mula mengajar tahfiz, dan pada masa tu dia dah mula mentasmi', mendengar budak-budak menghafal Quran dalam masa yang sama, maknanya dia pun boleh mengulang Quran. Cuma dia sebut dalam perjalanan daripada rumah nak pergi ke sekolah, perjalanan daripada Bukit Beruntung lebih kurang dalam setengah jam ke 40 minit tuan-tuan. Pergi dan balik boleh habis 3 juzuk mengulang. 3 juzuk satu hari pergi balik. Sekarang ni dia dah pindah dah tuan-tuan, pergi ke Putrajaya pula. Boleh habis perjalanan daripada Bukit Beruntung ke Putrajaya 5 juzuk. Satu hari 5 juzuk, maknanya 6 hari khatam. 6 hari khatam, 6 hari khatam. Kita sebulan tak khatam. Syurga tapi. Depan nanti disebut angan-angan. Nak pergi syurga, tanya kita nak syurga. Nak syurga. Sebulan tak khatam pergi Quran. Tu nak beritahu kesungguhan dalam beramal. Bukan kata kalau tak baca Quran salah ke? Bukan kata salah. Sekarang ni kita bercakap atas dasar ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ni mengajak kita beramal dah. Ilmu tasawuf mengajak orang manusia ni untuk beramal ibadat. Sebab tu Syekh selalu sebut tasawuf tak mengajak kita untuk sibuk dengan manusia. Hati kau bila sibuk dengan manusia kau sakit. Sebab kau asyik tengok manusia, pasti kau akan berbicara, berfikir, berkata tentang orang semua. Sedangkan diri kau tak sibukkan dengan amal ibadat. Hati ni bila dia tak sibuk dengan diri sendiri, dia akan sibuk dengan orang lain, pasti. Bila kita tak sibuk dengan diri kita, untuk fikir diri kita, kita akan sibuk dengan orang lain. Itu pasti. Jadi saya nak tunjuk contoh bagaimana orang berusaha dalam baca je, dalam baca. Kalau kita boleh baca dan tengok makna, satu hari 2 ayat cukup. Tu kalau kita berusaha satu hari 2 ayat, tuan-tuan bayangkan berapa ayat kita boleh dapat dalam sebulan. Sebab kita tengok telefon banyak kali. Kita tengok telefon banyak kali. Ini tak ada orang nafi lah saya rasa. Banyak kali kita menghadap. Saat kita menghadap telefon tak sedar, sejam dah. Berapa dah umur pakcik? 80 dah. Duk tengok telefon lagi. Saya sebut contoh tuan-tuan, jangan terasa tuan-tuan. Sini orang muda-muda semua kan. Sini semua sweet 17 semua ni. Saya sebut contoh tuan-tuan. Jadi kita jangan tunggu ada masa kosong. Kita kena rancang kekosongan itu. Kita kena bina kekosongan itu. Kita boleh buat. Saya percaya kita boleh buat. Saat kita duduk di kedai makan, sambil-sambil kita tunggu makanan sampai, saat itu kita boleh baca Quran. Biar orang kata, dia tu kuat betul main telefon. Tak, sebenarnya kita tak main telefon. Kita sedang buka baca Quran. Kita sedang duduk saja-saja, menunggu orang rumah pergi ke pasar, beli barang dalam kedai runcit dan sebagainya. Kita boleh baca Quran. Tapi tangan kita tak tergerak untuk buka Quran, tangan kita tergerak untuk buka Facebook, buka IG, buka apa lagi? Macam-macam dia. Sedangkan kita tahu baca Quran menguntungkan. Tapi kita tak buat. Itu masalah kita. So macam mana kita nak suruh iman kita meningkat? Ketakwaan kita bertambah. Jadi dia kata jalannya ialah dengar, baca ayat-ayat Quran dan juga hadis-hadis Nabi. Baik. Berkenaan dengan perkara akhirat lah terutamanya. Biar sampai pemikiran kita ni tak terhenti setakat dunia, bahkan sampai ke akhirat. Baik.
Begitu juga dia kata mendengar kisah-kisah para nabi. Kisah-kisah para nabi. Sekarang ni tuan-tuan bacalah kitab Syama'il. Bulan-bulan Rabiul Awal nak habis dah ni. 26 dah. Malam ni 26 dah. Rabiul Awal. Baca. Contohi. Benda paling simple. Kalau tuan-tuan baca bab-bab awal tu, dia dah cerita dah. Rasulullah yuhibbut tayamun. Rasulullah ni suka memulakan sesuatu dengan yang kanan. Kata Aisyah, min babit takrim. Benda-benda yang melibatkan kemuliaan. Apa-apa yang dipandang mulia pada agama, Nabi suka mulakan dengan kanan. Sikat rambut, mula belah kanan dulu. Pakai minyak, sapu belah kanan dulu. Kalau kita nak gunting misai ke, nak cukur jambang ke, mula belah kanan dulu. Nak pakai baju sarung kanan dulu. Nak pakai kain kaki kanan dulu. Nak pakai stokin kaki kanan dulu. Nak pakai kasut kaki kanan dulu. Nak pakai selipar kaki kanan dulu. Nak pakai apa tuan-tuan? Nak buat apa benda-benda yang ada nilai pada syarak, Nabi suka. Yuhibbut tayamun. Nabi suka memulakan yang kanan. Tuan-tuan, bayang kalau kita boleh amal yang tu saja cukup cantik dah. Ada ulama nak beramal dengan bentuk rambut Nabi. Bentuk rambut Nabi ni kan ada 3. Diringkaskan oleh ulama dengan kalimah walaja. Waw, lam, jim. Waw mewakili wafrah. Lam, limmah, jim, jummah. Mudahnya, satu bentuk rambut Nabi separas cuping telinga. Separas cuping telinga. 2 bentuk rambut Nabi ialah pertengahan leher. Maknanya sederhana. Okay? Paras yang ketiga ialah mencecah bahu. Ada ulama yang nak beramal dengan hadis ni, bentuk rambut Nabi ni yang mencecah bahu, disimpan walau sekali dalam hidup dia. Sebab aku nak beramal dengan hadis ni. Maknanya kita kena ada usaha untuk buat itu. Ada usaha untuk memanjangkan rambut, tujuan dia untuk menterjemahkan apa yang Nabi pernah buat dalam bentuk rambut Nabi. Iaitu sampai ke bahu. So tuan-tuan jangan peliklah kalau tengok ustaz-ustaz rambut panjang. Buang tabiat ke ustaz ni. Itu saya sebut, kita mudah su'uzan dulu. Sepatutnya kita letak pada orang husnuzan dulu. Sebab dia dengan kita sama-sama ahlu tauhid. Kita dengan dia sama-sama ahlu tauhid, sama-sama ahli la ilaha illallah. Kenapa kita mudah meletak su'udzan daripada husnudzan? Husnudzan dulu. Tapi hati kita sebab kotor, jahat, kita mudah berburuk sangka dengan orang. Kita tengok orang je, kita mula mengata yang tak baik dulu pada orang. Bila orang tu bagi tahu, barulah kita kata, silap juga aku. Husnudzan dulu. Bahkan kita baca dalam kitab Bidayatul Hidayah, ulama menyuruh kita cari 70 alasan kalau benda yang dibuat oleh sahabat kita tu kita nampak pada zahirnya salah. Cari 70 alasan. Kenapa mungkin dia buat gini? Kenapa mungkin dia buat gini? Tak boleh yang pertama. Cari alasan yang kedua. Mungkin sebab ni kot. Yang ketiga, yang kedua tak boleh juga. Cari yang ketiga sampai 70. Kalau ke-70 tu pun tak logik juga kenapa dia buat perbuatan tersebut. Bukan dia jahat, kita jahat. Tak jumpa cari. Tu ulama ajar. Nak suruh kita melazimi husnudzan. Tapi kita mudah su'udzan. Orang tak main surau je, kita malas betul dia tu. Orang macam-macam kerja, tuan-tuan. Orang tak datang surau, boleh jadi dia pergi masjid, dia tak datang surau. Boleh jadi ada tetamu, dia tikram tetamu. Boleh jadi dia nak berjemaah dengan anak dan isteri dia. Kita dah kata orang tu pemalas dah kita. Tahu-tahu esok, kenapa tak datang surau semalam? Sakit perut, bini sakit, anak sakit, nak buat usrah. Rupanya lebih bagus daripada kita lagi. Itu husnudzan dulu, barulah. Tak payah su'udzan pun tak apa. Tak berdosa pun kita. Baik, saya sebut contoh itu. Tuan-tuan baca kitab Syama'il, tuan-tuan akan bertemu. Macam mana Nabi menyikat rambutnya. Nabi belah rambut. Kita usaha untuk belah rambut. Sebab apa? Sebab follow Nabi. Bukan fashion. Kerana ikut Nabi. Sunnah. Nabi sebut tu, siapa yang menghidupkan sunnah aku di saat orang tak peduli pada sunnahku, pahalanya seperti 100 syahid.
besarnya di akhir zaman ni tuan-tuan. Saat orang tak peduli dah sunnah. Saat orang ambil sunnah apa? Sunnah artis. Saat orang ambil sunnah pembesar-pembesar dunia. Yang tu orang tiru. Saat orang tak peduli pada sunnah Nabi, kita ambil sunnah Nabi, kita cuba buat, usaha buat, saat itu kita diganjari oleh Allah Ta'ala umpama 100 orang syahid. Sebab tu saya sebut contoh almarhum Syekh Husni Genting pernah sebut kan, nak beramal dengan hadis, dengan perbuatan Nabi yang tak pernah mengata tidak kepada sahabat dia. Yang minta apa-apa dengan Rasulullah tak pernah kata tidak. Jadi dia pun cuba untuk menggunakan apa yang Nabi lakukan, nak follow, nak ikut seboleh-bolehnya. Maka dia cuba buat orang ada satu majlis yang dibuat untuk dia, jadi ramai yang nak pergi. Bila ramai yang nak pergi, seorang datang tanya, "Syekh, boleh tak saya ikut?" "Boleh." Dua datang tanya, "Boleh tak Syekh, saya nak ikut?" "Boleh." Dia pun tak tahu kenderaan apa yang disediakan untuk pergi. Rupa-rupanya dengan dia cakap boleh tu tak muat dah rupanya kenderaan yang disediakan. Tapi dia nak beritahu betapa dia berusaha seboleh-bolehnya nak beramal dengan setiap hadis yang dia yang dia tahu, yang dia baca. Jadi banyaklah kalau tuan-tuan buka kitab Syama'il Muhammadiyah, kita akan bertemu dengan banyaklah kisah-kisah yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Baik. Itu pun menambahkan keimanan kisah para nabi, bukan nabi kita saja, para nabi-nabi yang lain. Syekhna tulis buku berkenaan dengan Nabi Yusuf alaihissalam, diterjemahkan oleh para ahbab. Ada seorang anak murid ditanya, "Kenapa Syekh suka bercerita tentang Nabi Yusuf alaihissalam?" Dia kata, sebab Nabi Yusuf ni Nabi yang banyak diuji oleh Allah Ta'ala. Daripada dia kecil sampailah dia besar, dia diuji oleh Allah Ta'ala. Jadi kita hidup dalam keadaan kita pun ada ujian juga daripada Allah Ta'ala. Jadi Syekh nak suruh kita dekat dengan ujian melalui kacamata Nabi-Nabi. Kita menanganinya melalui kacamata Nabi-Nabi, khususnya Nabi Yusuf alaihissalam. So Syekh tulis sebuah kitab berkaitan dengan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Itu cerita tentang Nabi-Nabi, baca. Serta mukjizat mereka banyaklah, dan bencana-bencana yang menimpa orang-orang yang menentang mereka. Ini berlaku banyak kisah-kisah orang-orang yang terdahulu yang menentang para nabi, menentang ajaran Islam, menentang Allah Ta'ala. Apa yang berlaku pada mereka? Di mana mereka sekarang ni? Itu kita baca dalam kitab hadis kita baca. Di mana mereka yang dulunya merasakan dia gagah, dia besar, berkuasa, di mana mereka sekarang? Di mana Ad, di mana Thamud? Tak ada, semua hilang. So kita yang tak ada apa-apa menyombong pula dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tak sepatutnya lah. Baik. Dan hendaknya juga memperhatikan kehidupan para salafus salih. Baca kisah pasal salafus salih. Tak baca dalam radio IKIM ada satu slot cerita tentang hayatus sahabah. Hayatus sahabah ni Ustaz Hazri Al-Bindani juga. Dia cerita masa dia mula-mula masuk IKIM. Slot hayatus sahabah, dia guna kitab Suwar min Hayatis Sahabah. Kalau tak silap pukul 4 ke pukul 5 ke gitulah lebih kurang masa dia. Waktu slot Hayatus Sahabah ni, waktu yang paling ramai pendengar-dengar. Sebab Hayatus Sahabah ni, orang boleh lihat dari berbagai angle. Orang politik terutamanya nak tahu. Sebab sejarah ni dia akan berulang. So apa yang berlaku pada sahabat, apa yang dilakukan oleh para sahabat, semua itu dilihat dari sudut kacamata orang-orang politik. Orang politik nak tengok. Sebab tu IKIM kata slot ni adalah slot yang paling ramai didengar, Ustaz. Sebab tu dipanggil balik, dibuat balik. Walaupun tak boleh buat secara live dah, dibuat secara rakaman. Sebab waktu tersebut, waktu yang paling banyak IKIM boleh dapat untung lah. Sebab orang paling ramai dengar.
Jadi orang mencari cerita salafus salih. Jadi kalau kita yang malas baca, dengar. Kalau kita rajin baca, baca. Buku pun banyak. Kalau kita jenis malas baca, dengar. Apa yang disampaikan oleh tuan-tuan guru berkenaan dengan salafus salih ni. Kisah apa? Kisah seorang sahabat yang bernama Sa'd bin Mu'adz. Kalau tuan-tuan baca kisah Sa'd bin Mu'adz, seorang sahabat yang sangat istimewa, sehingga kan saat kematian Sa'd bin Mu'adz, Nabi mengatakan ihtazzal 'arsyu bi mauti Sa'd bin Mu'adz. Arasy bergegar. Arasy bergegar ni ada dua. Satu gegaran yang menggambarkan kemurkaan, satu gegaran yang berbentuk yang membawa makna kegembiraan. Arasy bergegar ada juga dalam hadis yang berbentuk murka. Bila seorang isteri meminta cerai daripada suami. Itu arasy bergegar. Gegar tu menunjukkan marah. Dia nak menggambarkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga dalam hadis Nabi yang saya bacakan tadi berkenaan dengan kematian Sa'd bin Mu'adz, seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'adz. Dia ni adalah di antara pembesar kaum Aus. Dengan kedudukan dia sebagai seorang pembesar Aus, dia gunakan kedudukan dia tu untuk ajak orang. Orang bila berpengaruh, kita boleh ajak orang ramai. Tapi orang hari ni silapnya ada sebahagian lah. Silapnya kita mengajak orang pada kita. Kita bukan mengajak orang pada Allah dan Rasul. Itu silap kita. Kita ajak orang untuk kenal kita. Bukan ajak orang untuk kenal Allah, kenal Rasul. Itu silap. Kita bukan mengajak orang untuk kenal kita. Orang tak kenal kita pun tak apa. Orang kenal kalam sehingga orang tahu Allah Ta'ala bagaimana. Orang kenal bagaimana Rasulullah. Siapa yang cerita tak penting. Orang hari ni, dia nak naikkan nama dia. Silap dalam dakwah gitu. Siapa kita? Kita nak naikkan nama kita. Kita menumpang, kalau kita baca hadis-hadis Nabi, kita menumpang Rasulullah. Kita menumpang Rasulullah. Orang kenal dengan cerita kita tentang Rasulullah. So, kita menumpang Rasulullah. Orang kenal kita. So, kalau kita letak kita di depan, Rasulullah di belakang, salahlah kita dalam berdakwah. Sepatutnya kita mengajak orang untuk orang kenal Allah dan kenal Rasulullah. Tapi penyakit yang ada dalam hati kita kadang-kadang hubbus syuhrah dipanggil. Nakkan kepada kemasyhuran sampai tahap kita memperkenalkan diri kita. Viral 2-3 hari ni ada seorang agamawan tulis satu status dalam Facebook dia. Kelas Quran dia gitulah lebih kurang. Saya nampak ada seorang doktor share supaya dalam bentuk nasihatlah supaya jangan terlalu sombong. Seorang guru Al-Quran, guru Melayu kita lah, ustaz-ustaz kita juga. Dia buat satu program secara online, belajar Quran, belajar talaqi Quran, tajwid Quran, diajar. Kemudian dia kata kenapa para ustaz ni tak nak join yang dia punya program. Anak-anak murid dia join. Tak malu kan nanti anak-anak murid lebih hebat daripada tok-tok guru. Dia seolah-olah meletakkan macam dia je betul baca Quran. Itu yang orang ambil status tersebut, orang nasihat balik. Jangan cakap macam tu seolah-olah macam tok-tok guru yang kita duk belajar Quran dulu ni memang tak pandai lah. Kecuali mesti melalui video. Baru betul. Sampai saya duk baca komen bawah tu, maknanya bukan kali pertama lah begitu status dia. Banyak dah status dibuat begitu. Ada yang disebut sampai mufaraqah sembahyang Jumaat. Mufaraqah sembahyang Jumaat ni satu hal kita bila menjadi makmum kepada imam, kadang-kadang bacaan imam ni kita duduk belakang, kita tak dengar secara jelas sebutan dia. Tak semestinya sebutan imam tu salah. Tak semestinya sebutan imam melalui mikrofon tu salah. Sebab yang sampai pada kita tu dah melalui mikrofon dah. Sebutan dia boleh jadi tepat, betul, tapi suara bila masuk dalam mic, faktor-faktor tertentu menyebabkan kita dengar macam salah.
Sampai peringkat mufaraqah, tak sepatutnya gitulah. Tak sepatutnya begitu. Bila seseorang itu diangkat menjadi imam, maknanya kita husnuzan. Itu saya kata tadi, husnuzan. Bila orang tersebut kita rasa sah semayam dia, tak ada masalah lah kita duduk belakang dia jadi imam, jadi apa? Jadi makmum. Kalau kita nak kira nak kata orang tak betul, maknanya kita nak kena dengar lalu bacaan dia. Cuba baca. Dengan talaki dengan saya dulu. Nak tengok betul tak betul. Kalau betul-betul memang tak betul, barulah betul. Cuma nak sebutnya, ada orang yang sampai ke tahap mempromosi diri. Sebenarnya kita nak mengajak manusia ni kepada diri kita, ataupun kita nak ajak manusia ni kepada Allah. Tu kadang-kadang silap kita sendiri, orang mengaji agama pun silap dalam persoalan apa? Sebab tu dalam kitab Penawar, kalau tak silap saya, ulama mengatakan penyakit yang terakhir keluar daripada orang yang berilmu ialah hubbus syuhrah. Cintakan kemasyhuran. Orang nak semua kemasyhuran ni. Tak ada orang yang tak nak kemasyhuran. Nak masyhur, nak dikenal. Nak dikenal dengan kehebatan itu, ini dan sebagainya. Cuma itu soal hati, soal kerja, zahir kita buatlah kerja. Tapi hati kita tak nak benda tu. Macam bab zuhud, nanti dicerita tentang zuhud nanti. Zuhud ni sifat hati. Zahir bekerjalah. Dalam dunia macam mana pun, sesibuk mana pun kita, hati kita tak berpaling pada dunia tu. Itu semua tasawuf bicara tentang soal hati. Bukan makna zuhud tak bekerja. Tak, bukan gitu. Zuhud bekerjalah. Hati kita tak pandang benda tu. Hati tak pandang. Kadang-kadang orang yang tak ada dunia, tapi hati duk tamak, tak nak itu. Sebab hati masih kotor, tamak pada dunia. Tapi zahirnya tak ada dunia. Bila duk tamak pada dunia, sampai peringkat ibadat pun tak buat juga, dunia pun tak dapat. Dia nak kita duduk dalam dunia yang banyak datang pada kita, hati kita tak nak pun pada tu. Tu maknanya orang yang boleh melawan keadaan zahirnya, berbeza zahirnya dengan batin dia. Batin dia hanya mencari Allah Ta'ala. Zahir dia macam-macam ada pada dia. Jawatan Allah Ta'ala bagi pada dia. Harta benda Allah Ta'ala bagi pada dia. Kemewahan ada pada dia. Tapi hati dia tak ada nak benda-benda tersebut. Itu orang yang zahid, depan nanti diceritalah. Baik. Jadi baca kisah-kisah para salafus salih ni. Salah seorang yang saya sebut tadi ialah Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ni bila meninggal bergegar arasy. Bergegar arasy ni apa, kita anggap macam debaran pengantin lah. Ibarat gitulah, debaran pengantin nak bertemu dengan pasangan. Begitulah ibaratnya arasy ni bergegar menyambut roh Sa'ad bin Mu'az. Sukanya, kenapa? Kerana tingginya kedudukan Sa'ad bin Mu'az, sehingga Nabi mengatakan lamandilu Sa'd bin Mu'az, Nabi kata sapu tangan yang akan diberi kepada Sa'ad bin Mu'az dalam syurga nanti jauh lebih baik daripada pakaian yang dihadiahkan kepada Rasulullah. Sebab para sahabat duk tengok hadiah yang apa, ada sahabat bagi hadiah pada Rasulullah pakaian yang daripada negara lain, lembut kain tersebut, buatannya pun cantik. So sahabat duk tengok macam berkenan semua. Nabi kata sapu tangan je yang dimiliki oleh Sa'ad bin Mu'az dalam syurga nanti jauh lebih baik daripada apa yang kau tengok kain yang dihadiahkan pada Rasulullah. Itu Sa'ad bin Mu'az. Baca kisah dia. Dalam kisah-kisah para sahabat kita akan jumpa banyaklah pengajaran daripada sahabat-sahabat ni. Dan hendaknya juga memperhatikan kehidupan para salafus soleh, orang-orang yang baik yang telah pergi mendahului kita, yang serba zuhud akan dunia dan selalu menginginkan akhirat. Ini sifat hati ni. Biar faham elok-elok. Jangan pula kita kata orang yang ada segala-gala duniawi dia, kita kata orang tersebut ni hubbud dunia. Tak. Zahir je kita nampak benda-benda tu ada sekeliling dia. Belum tentu dia hubbud dunia. Boleh jadi dia seorang yang zahid. Boleh jadi dia seorang yang tak memandang pun pada dunia tersebut yang diberikan oleh Allah Ta'ala pada dia. Serta hal-hal lain yang dapat kita dengar dari para ulama. Kalau kita kata zahir itu menandakan batin, adakah Nabi Allah Sulaiman AS tak zahid? Sebab Nabi Allah Sulaiman antara manusia yang Allah Ta'ala bagi dunia. Dua orang Islam yang Allah Ta'ala bagi dunia kan. Satunya Zulkarnain. Kenapa dinamakan Qarnain? Qarnain ni kalau kita terjemah secara literal, tanduk lah. Maknanya memiliki dua tanduk. Tanduk ni maksud dia memiliki timur dan barat.
Maknanya menakluki dunia. Dzulqarnain. Adakah orang-orang soleh macam Nabi Allah Sulaiman dan juga Dzulqarnain ni, kita nak kata mereka ni tak zahid? Allah Ta'ala bagi dunia pada mereka? Taklah. Sebab tu saya sebut tadi, zahid ni sifat hati, bukan sifat zahir. Seluas mana pun dunia Allah Ta'ala bagi pada seseorang, kita tak boleh ukur dengan luaran tersebut. Kita boleh tahu bila mana hatinya kita tahu. Maknanya kita boleh bacalah hati dia. Hati dia dibedahlah, dibongkarlah. Tapi siapa boleh baca hati? Sebab tu Nabi pernah sebut, aku tak diutuskan untuk membelah dada-dada manusia. Aku hanya menghukum pada zahir. Sebab tu Nabi memilih untuk tidak membunuh Abdullah bin Ubay, walaupun Nabi tahu dia adalah sayyidul munafiqin. Bahkan ketika para sahabat bermesyuarat untuk bunuh Abdullah bin Ubay, kerana dia ni memang sentiasa menyusun strategi untuk menggagalkan kerja agama. Sebab dia duduk sekali dengan orang yang beriman. Lalu sahabat-sahabat buat keputusan nak bunuh anak Abdullah bin Ubay bersama dengan Rasulullah, Muslim mukmin. Kata anak dia, kalau begitu, kalau itu keputusan nak bunuh ayah aku, biar aku yang bunuh. Biar aku sendiri yang membunuh ayah aku. Sebab apa? Sebab aku ada perangai panas baran. Lebih kurang itulah cerita dia. Bila aku ni ada perangai macam ni, dia kata, kalau diberi kepada orang lain untuk bunuh ayah aku bimbang, takut-takut nanti bila dalam keadaan tertentu aku tiba-tiba rasa marah pada orang ni, maka aku teringat balik, dia ni lah bunuh ayah aku. Maka aku tak nak perasaan itu timbul. Jadi kalau betul nak bunuh ayah aku, biar aku yang bunuh. Situ pun dia dah letak Allah dan Rasul lebih daripada ayah dia dah. Dah lebih dah anak Abdullah bin Ubay ni. Cuma saya nak sebutnya ialah, walaupun Rasulullah tahu, bukan setakat Rasulullah, kan sahabat Nabi ada yang digelar sebagai penyimpan rahsia Rasulullah. Apa yang dimaksudkan dengan penyimpan rahsia Rasulullah? Ada ulama mengatakan, penyimpan rahsia ni ialah dia menyimpan nama-nama manusia yang munafikin. So Nabi tahu. Habis tu kenapa Nabi buat keputusan kita tak jadi bunuh Abdullah bin Ubay? Sebab Nabi kata, aku tak diutus untuk membelah dada-dada manusia, untuk mengatakan apa yang tersirat di dalam hati. Kita je perangai macam tu. Tak ikhlas betul lah engkau ni. Kita kata. Padahal dalam hati orang tersebut boleh jadi ikhlas. Kau ni cinta dunia lah. Kau ni begini. Padahal, saya sebut dah tadi, zahir lah. Nahnu nahkum bil zawahir, Allah yatawalla sarair. So yang batin tu perbicaraan dalam ilmu tasawuf. Kalau bicara tentang zuhud, zahir bukan menggambarkan seseorang itu tidak zuhud walaupun Allah Ta'ala bagi dunia pada dia. Para Nabi ni semua zuhud. Tapi Allah Ta'ala bagi dunia pada mereka. Baik. Saya baca ya tuan-tuan. Yang kedua, melihat dengan mata hati kita dan mengambil pelajaran kepada keadaan langit dan bumi dan keajaiban-keajaiban ciptaan Allah yang terdapat di dalamnya. Yang ini saya sebut dah di masjid setapak. Berkenaan dengan ayat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahr. Semua tu 7 ayat tu Allah Taala asalnya turunkan kepada orang kafir, tapi kita orang yang beriman boleh ambil juga pengajaran daripada situ untuk menambahkan keimanan kita pada Allah Ta'ala. Baik, yang ketiga, membiasakan diri agar selalu melaksanakan amal soleh dan menghindar agar jangan sampai terjerumus dalam perbuatan kemaksiatan atau perbuatan buruk lainnya. Yang ni kena paksa tuan-tuan. Kena paksa. Macam kita paksa anak pergi sekolah. Kita paksa anak umur 6 tahun bangun pagi-pagi. Sebab apa? Nak pergi sekolah. Nanti van datang. Lewat nanti cikgu marah. Kita paksa dia bangun, mengantuk dia. Dia sedap tidur lagi. Pukul 11 baru dia tidur malam. Pukul 5 dah nak kena bangun dah. 5:30 dah nak kena bangun mandi dah. Kita paksa dia bangun. Itulah ibarat dia. Paksa diri kita untuk buat ibadat. Paksa semayang, paksa baca Quran, paksa berzikir, paksa. Selepas paksa tu barulah dia lekat. Dia jadi tabiat. Sebab tu sebahagian daripada guru tasawuf, bila dia bagi amalan, 40 hari dia suruh beramal. Sebab dengan 40 hari tu dia boleh jadi tabiat. Dalam tempoh 40 hari tu, andai terluput 1 hari, start balik. Andai terluput, hari ke-39 dah, terluput, start balik, satu semula. Kita pun kena banyak kali gitu tak jadi. Sebab kita memang dah malas dah pun. Tu nak beritahu, disiplin yang diwujudkan oleh guru-guru tasawuf ni.
nak suruh anak murid dia beramal. Saya tak jumpalah tuan-tuan orang yang beramal tak ambil tasawuf. Tapi tuan-tuan akan jumpa orang yang beramal bila dia ambil tasawuf. Dia mesti duduk dalam beramal kalau dia ambil tasawuf. Tapi kalau dia tak beramal, pasti dia tak ambil tasawuf. Dia dah rasa banyak, dia dah beribadat. Orang tasawuf tak akan rasa banyak beribadat. Dia rasa sikitnya ibadat kita. Dia berbanding dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Baik, kerana keimanan merupakan perpaduan. Perpaduan ni campuran lebih kurang itu. Antara ucapan dan perbuatan. Itu ta'rif iman kan. Al-iman tu al-iqraru bil lisan. Ucap dengan lisan. Wal amalu bil arkan. Amal dengan anggota zahir kita. Wat tasdiqu bil jinan. Benarkan dengan hati kita. Itu iman. Bertambah kerana melakukan ketaatan. Itu sifat iman. Yazid. Bila kita melakukan ketaatan dan berkurang yang qusu bila kita melakukan kemaksiatan. Baik. Last sekali demikianlah semua yang tadi. Mana yang tadi semua ni yang ada di muka surat 64 lah kalau kitab saya ni. 3 poin yang dia bagi tu. Semua yang tadi tu telah kami sebutkan itu dapat menambah keimanan dan memperkuat keyakinan hanya kepada Allah tempat memohon pertolongan. Tengok ditutup. Maknanya walau macam mana pun kita nak, jangan terlepas daripada Allah. Kita nak bangun qiyam, kalau boleh mula daripada malam ni, kita tak nak dah tinggal qiyam. Jangan lupa minta dengan Tuhan. Sebab kita tak boleh dengan kudrat kita sendiri. Setiap yang berlaku tu semuanya Allah Subhanahu Wa Taala. So jangan lupa minta dengan Allah. Minta Allah Ta'ala ringankan tubuh kita, berikan kekuatan. Kadang-kadang kita dah sedar tapi tak boleh bangun. Tapi bila Allah Ta'ala izin, sampai masa mesti jaga. Tak payah kunci jam, tak payah alarm telefon, tak payah. 5 bangun. Tidur pukul berapa? Pukul 2. 5 sedar. Sebab apa? Allah Ta'ala dah nak dah. Sebab kita minta dengan dia. Aku tak boleh buat ni ya Allah kalau kau tak izin. Tu bergantung dengan Allah. Billah, semua dengan Allah. Billah wa fillah minallah ilallah. Itu selalu Syekh Fahmi sebut. Allah almarhum Syekh Fahmi sebut. Billah dengan Allah, minallah ilallah fillah. Itu 45 harfu jar tu selalu disebut dan diulang-ulang. Semuanya kita dengan Allah Ta'ala. Dengan Allah, daripada Allah, kepada Allah, dalam Allah Ta'ala. Itu semua tu ada makna lah setiap harfu jar. Baik. Jadi jangan lupa minta tolong dengan Allah. Berasa nak baca Quran dah start daripada hari ni, tak nak tinggal dah. Kita tak mampu nak bawa diri kita sendiri untuk baca Quran. Minta dengan Allah. Pasti Allah Ta'ala lorongkan. Paling-paling tidak Allah Ta'ala ingatkan. Campak dalam hati. Hari ni kau tak baca Quran lagi. Dia campak banyak kali. Dia nampak je kita relax, duk baca Facebook je, dia campak dalam hati. Baca Quran je. Dia mari, dia datang. Kalau tak, kita seolah-olah macam kita putus daripada Allah Ta'ala. Itu saya sebut independent. Berasa diri independen daripada Allah Ta'ala. Tak, kita tak pernah independen walau sesaat daripada Allah. Justru minta dengan Allah Ta'ala. Baik, habis dulu situ. Akan datang insya-Allah angan-angan kosong. Angan-angan saja tak ada masalah, kosong tu yang jadi masalahnya. Kosong dengan apa? Kosong dengan tindakan dan amal. Itu jadi masalah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam.